Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Munirah binti Muhammad Izani dari kelas PT4 S111 akan membentangkan tentang e-handbook inovasi digital yang telah saya bina. Baiklah, e-handbook ini sebenarnya adalah untuk menerangkan tentang penggunaan inovasi yang telah saya bina dan untuk yang pertama nama produk inovasi, kedua rasional inovasi. Untuk nama produk inovasi yang telah saya jalankan, saya menggunakan kit Kolkola iaitu Kolar, iaitu Kolkola AR. Saya mengimplementasi augmented reality AR dalam kuis yang saya bina. Okey, kit ini mengandungi nota interaktif dan juga kuis interaktif yang telah dimuat naik dalam satu pautan digital yang mesra pengguna. Nota interaktif yang dibangunkan menggunakan aplikasi Prezi ini dapat memberi pengalaman kepada murid tentang tajuk kolkolah secara menyeluruh. Selain itu, kuis interaktif yang dikuasakan dengan teknologi AR iaitu augmented reality daripada aplikasi Makar pula bertujuan untuk latihan pengukuhan yang akan menguji tahap pengetahuan murid setelah mempelajari tajuk kolkolah. Penggunaan aplikasi Makar dipilih kerana guru ingin memberi satu pengalaman yang luar biasa kepada murid, iaitu murid berada dalam kelas maya dengan paparan yang menarik semasa menjawab kuis ini. Dengan paparan visual berbentuk 3D dan animasi yang menarik, murid akan lebih teruja dan seronok untuk menjawab kuis kolkolah ini. Selain itu, laman AI iaitu ChatGPT yang disediakan dalam kit ini bertujuan untuk platform sebagai nota tambahan kepada murid untuk mendalami tajuk kolkolah dengan lebih terperinci dan lebih pantas. Secara ringkasnya, suntikan teknologi AR dan juga AI ini dapat memberi kelainan dalam dunia pendidikan dan akan membantu murid khususnya dalam tajuk kolkolah. Jadi, tiga perkara yang saya letakkan dalam kit kolkolah. Yang pertama, nota interaktif melalui Prezi. Kedua adalah kuis interaktif kolkolah AR menggunakan aplikasi Makar. Dan yang ketiga adalah ChatGPT sebagai nota tambahan kepada murid. Jadi tiga perkara yang sangat menarik dapat membantu murid dalam pendidikan khususnya tajuk kolkolah. Okey, rasional untuk pembinaan kit kolkolah ini kerana saya mengalami satu permasalahan semasa saya menjalani praktikum fasa 1 yang lalu. Saya mendapati murid tahun 4 masih lagi sukar untuk menghafal huruf-huruf kolkolah dan sukar untuk membezakan jenis kolkolah iaitu kolkolah sughra dan kolkolah kubra. Dengan itu, selari dengan tuntutan kerja khusus inovasi digital PIMK 3152, saya terpanggil untuk membangunkan inovasi digital tentang tajwid qalqalah dengan harapan ia dapat membantu murid dalam memahami dan mengingat huruf dan jenis qalqalah dengan baik. Okey, untuk objektif pula pembinaan kit qalqalah ini dibuat berdasarkan keperluan dan tiga objektif utama iaitu supaya murid dapat mengenal pasti potongan ayat yang mengandungi huruf qalqalah dan murid membaca ayat yang mengandungi qalqalah dengan betul dan tepat. Akhir sekali supaya murid dapat membezakan qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Baiklah, untuk strategi penyelesaian, saya menggunakan pembelajaran secara imersif. Pembelajaran secara imersif ni bagaimana kawan-kawan? Ya, menurut Fardiza 2019, pembelajaran secara imersif bermaksud proses di mana seseorang individu berada dalam suasana pembelajaran interaktif sama ada secara virtual atau bersemuka. Okey, untuk saya menggunakan pembelajaran secara virtual kerana apabila menggunakan aplikasi Makar, murid seolah-olah berada dalam kelas yang sebenar namun melihat paparan di telefon bimbit untuk keadaan kelas yang sebenar sambil menjawab kuis. Okey, jadi pembelajaran secara imersif ini dapat merangsang minat murid sebab visual yang menarik, kita ada model 3D, kita ada AI, kita ada augmented reality yang kita aplikasikan dalam game ini.
Seterusnya ada implementasikan teknologi AR iaitu Augmented Reality. Menurut Zulaikha 2023 bahawa teknologi AR dalam pendidikan membolehkan pelajar dapat merasai pembelajaran yang berbeza kerana adanya gabungan objek termasuk teks, paparan 3D, model-model yang menarik yang saya kira ia adalah satu pengalaman baru untuk saya dan juga rakan-rakan yang lain. Okay, jadi AR ni adalah perkara baru dan masih lagi belum meluas, tapi dengan adanya perubahan dalam pendidikan inilah yang kita mahukan sebab kita bukan ingin berada pada takut yang lama. Kita buat perubahan dan perubahan ini adalah selari dengan zaman teknologi yang canggih pada zaman ini. Dan sudah tentu ini bukan idea asal, saya adaptasi idea daripada channel Cikgu Ruth. Okey, sebab apa? Kita adaptasi ni bukan kita ciplak idea mereka tetapi kita ambil inovasi tersebut sebagai rujukan untuk kita buat sesuai dengan kita punya pembelajaran. Okey, saya adaptasi inovasi ini dengan merujuk YouTube, namun terdapat ubah suar yang saya lakukan seperti memilih footage yang sesuai, memasukkan potongan ayat Al-Quran dan gambar berkaitan tajwid qalqalah. Okey. Jadi saya kira ini adalah strategi penyelesaian kepada inovasi yang saya jalankan. Okey, untuk penggunaan inovasi yang telah saya bina, pertama adalah pembelajaran bermakna. Sebab apa? Visual untuk kuis interaktif saya menggunakan aplikasi Makar dapat menunjukkan pengalaman sebenar kepada murid. Jadi ini adalah experiential learning. Murid dapat experience sendiri, murid boleh bergerak-gerak, murid boleh berada di luar kelas, di rumah dan di mana-mana saja murid boleh mengakses kepada nota, kuis dan ChatGPT yang telah saya bina menerusi kit Qalqalah ini. Yang kedua, saya menggunakan konsep 6C dalam pengajaran abad ke-21 di mana ia menekankan critical thinking. Ya, sudah kita pasti, sudah kita tahu critical thinking dapat menguji kita punya minda secara kreatif dan kritis. Jadi dengan adanya kuis-kuis yang memaksa murid mengerah minda mereka untuk menjawab, dia dapat merangsang critical thinking dalam sebarang situasi pendidikan. Yang kedua, saya menggunakan elemen karakter. Sebab apa? Karakter ni saya menggunakan model-model 3D yang menggunakan AI menerusi kuis interaktif. Jadi karakteristik ini penting sebab dia dapat memberi satu image kepada hasil kuis ini. Jadi elemen 6C yang saya gunakan dua iaitu karakter dan critical thinking. Untuk promosi penggunaan, saya memuat naik hasil inovasi digital ke platform YouTube untuk digunakan secara meluas kepada orang ramai. Makna kata manfaat digital inovasi yang saya bina bukan hanya guna untuk diri sendiri tetapi untuk dikongsi kepada orang ramai. Jadi dengan muat turun di YouTube, ramai yang boleh manfaat kesan daripada inovasi yang saya hasilkan. Dan testimoni yang saya buat adalah ke atas 2 orang murid SK Taman Maluri untuk melihat sejauh manakah inovasi ini dapat diperluaskan ke tahap yang lebih tinggi. Huruf qalqalah kecuali waw. Ya, di sana. Pilih cara bacaan yang betul bagi jenis qalqalah dalam kalimah di atas. Lantunan dan detakan perlahan lantunan dan tabuk. Bilakah qalqalah kubra berlaku? Di sana. Saya Irfan Haris dari kelas 5 Gamma. Markah saya 150. Game tu best sebab boleh jalan-jalan dalam game tu. Lepas tu boleh tekan-tekan. Okey. Nama saya Nur Alfa Syafia,
dapat 110. Game ni best. Baiklah, kita telah tengok bahawa murid seronok menggunakan kuis AR yang dibina dalam kelas, di luar kelas. Murid boleh guna secara menyeronokkan, bukan hanya tertumpu kepada pembelajaran di dalam kelas semata-mata. Jadi untuk impak pembelajaran ke atas murid, kita memberi kesan kepada IR 4.0. Sebab apa? Murid berpeluang belajar secara kendiri kerana kesemua maklumat boleh dicapai hanya di hujung jari ketika berada di rumah ataupun di sekolah di mana sahaja. Murid masih boleh mengakses nota pembelajaran secara atas talian. Sebab apa? Kita menggunakan pautan Linktree, iaitu pertama murid boleh akses kepada nota interaktif, murid boleh mengakses kepada game, murid boleh mengakses kepada ChatGPT sebagai nota tambahan. Jadi saya kira implementasi digital pada dalam pendidikan amat penting sebab dunia sekarang telah berlumba-lumba untuk mengejar arus 5G. Jadi sudah tentu pendidikan juga harus bergerak seiring dengan teknologi pada zaman kini. Dan seterusnya kita pergi kepada perubahan sikap dan kemahiran sosial murid. Murid dapat memupuk sikap rajin berusaha untuk memperoleh skor yang tinggi menerusi kuis interaktif yang dibina. Sebab apa? Kuis yang kita bina, kita ada skor. Jadi murid kalau dapat skor rendah, murid akan berusaha untuk belajar dan jawab balik kuis untuk aktiviti pengukuhan untuk dapatkan skor yang tinggi. Jadi dia dapat memupuk sikap rajin berusaha dalam diri murid. Untuk promosi penggunaan inovasi ini, saya mempromosikan dengan mengupload di YouTube. Kiranya bukan ilmu tentang inovasi ini saya simpan seorang, tetapi saya publish di YouTube supaya ramai yang akan mendapat manfaat daripada pembinaan inovasi ini. Baiklah, ini adalah komen yang kita terima daripada mereka yang telah tengok inovasi yang saya jalankan. Okey, untuk komen yang pertama, inovasi yang menarik dan kreatif sesuai digunakan untuk pelajar-pelajar sekarang. Ya betul, sebab pada zaman sekarang semua kita guna digital. Jadi saya kira pembelajaran secara buku, secara bertulis, papan tulis bukan tidak relevan tetapi hanyalah sebagai langkah untuk dalam kelas. Tapi untuk luar kelas kita perlu kepada digital sebab pada zaman kini semua ada telefon bimbit masing-masing dan pembelajaran boleh akses menerusi telefon bimbit sahaja. Sangat senang dan fleksibel. Okey, untuk komen kedua, penerangan berinformatif dan jelas dapat menarik pelajar. Inovasi juga bagus dan boleh dibuat rujukan kepada guru lain. Okey, jadi guru-guru lain juga boleh guna dalam pembelajaran sebarang tajuk, sebarang subjek boleh guna. Okey, terima kasih bagi idea pengajaran menggunakan Prezi, nanti boleh guna untuk student saya. Dan mungkin beliau adalah seorang guru juga, jadi Prezi sangat bagus saya kira sebab nota dia tu menggunakan template yang informatif, yang kreatif, boleh zoom in, zoom out tentang setiap elemen-elemen subtopik. Jadi Prezi sangat bagus dan idea ini boleh digunakan secara meluas. Okay, seterusnya, inovasi sangat menarik, berinteraktif serta dapat menarik minat murid. Tahniah kerana berjaya membimbing murid untuk menggunakan inovasi ini. Jadi saya kira ini adalah komen yang positif daripada mereka yang telah tengok hasil inovasi saya. Dan terima kasih kepada mereka yang komen yang dapat manfaat kita kongsi bersama. Okey, ini adalah rujukan yang telah saya buat. Makna kata saya bukan syok sendiri dalam melaksanakan tugasan tetapi saya merujuk kepada kajian-kajian lalu yang telah berjaya terbukti bahawa perkara-perkara yang digunakan dapat memberi kesan yang positif kepada pembelajaran murid. Yang pertama adalah Cik Guru, cara membina kuis AR dengan aplikasi Makar. Okey, YouTube ni saya adaptasi idea untuk kuis AR saya, kuis Makar. Kedua ialah Intan Hazlina iaitu Revolusi Industri 4.0 dalam pendidikan, Khalid Fariza pembelajaran imersif, Muhammad Arifin trend pendidikan era revolusi industri 4.0
peluang kosong. Seterusnya, Zulaika Yusof, realiti terimbuh AR dalam pendidikan semakin diminati. Jadi ini adalah antara rujukan yang telah saya buat. Sebab apa? Kita nak bina inovasi bukan hanya idea sendiri sahaja. Kita banyak ambil daripada inovasi orang lain, kita adaptasi, kita buat rujukan dan ini adalah antara 5 rujukan yang telah saya buat. Baiklah, saya kira itu sahaja pembentangan e-handbook yang telah saya buat berdasarkan inovasi digital yang saya bina, iaitu inovasi digital saya mengandungi 3 elemen, iaitu yang pertama nota interaktif menggunakan pautan Prezi, yang kedua kuis interaktif menggunakan aplikasi Makar, implementasikan AR dalam pendidikan, dan yang ketiga adalah ChatGPT sebagai nota tambahan kepada murid. Baiklah, untuk keterangan lanjut boleh hubungi sebarang ada penambahan, komen, boleh hubungi saya di talian yang tertera, boleh akses di Instagram saya munirah.izani dan juga boleh email munirahizani@gmail.com. Jadi sebarang penambahbaikan sangat dialu-alukan untuk penambahbaikan dalam pendidikan.